Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, koleksi hadis hukum karangan Kiai Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ulama Indonesia. Jadi kita bincang ni bab ibadah lagi dalam kitab Taharah. Dalam bab taharah lah, sub topik itu taharah. Jadi masalah ke-48 dalam taharah ni, beristinja dengan 3 batu, larangan menguranginya. Kalau istinja guna batu, guna tisu ke apa, dia kena 3 batu atau 3 kali sapu lah. Tepat ya, lain-lain lah. Okey, hadis yang ke-76. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bighaitin aw bibawlin aw nastanjiya bil yamini wa ay yastanjiya ahaduna bi aqalla min 3 ahjarin wa ay yastanjiya bi raji'in aw bi azmin. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Hadis ke-76. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah kita menghadap kiblat dikala buang air besar dan buang air kecil lah. Ketika berak dan kecing lah kata ada. Dan mencegah kita beristinja dengan tangan kanan. Dan mencegah kita beristinja dengan kurang dari 3 batu. Dan mencegah kita beristinja dengan tahi atau tulang. Cuci air kecing, basuh berak ke apa, cuci berak ke apa. Ia tak boleh kurang daripada 3 batu. Dan tak boleh guna tahi atau petulang lah. Hadirat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi. Rujuk Muntaqad 1/57. Itu hadis ke-7. Hadis yang ke-77 pula. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istajmara falyutir, rawahu Ahmad. Hadis yang ke-77 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, para siapa beristinja, yakni memakai batu untuk menggosok kubul atau dubur. Dah kubul atau dubur bahagian depan atau bahagian belakang ni, hendaklah dia ganjilkan. Hadirat Ahmad. Rujuk Al-Muntaqad 1/57. Poin pertama, perkara pertama perbincangannya, hadis ke-76 juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibn Majah dan Al-Baihaqi. Kata Ad-Darqutni, hadis ni hasan sahih. Dia kata An-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Baihaqi juga riwayat. Tadi kita tengok hadis Muslim, Abu Daud, Tirmizi kata dah. Tambah lagi lah, banyak lagi dah. Hadis ini menyatakan bahawa apabila kita memakai batu, batu kat kita ni kat tisu lah, tisu jambil tu, tisu tandas dah. Bukan air, hendaklah kita memakai 3 biji batu, jangan kurang daripada 3 biji batu lah. Hadis yang ke-77 pula, hadis yang semakna dengan ini diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi, Asy-Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, Ad-Darimi, Abu Daud, An-Nasa'i dan Abu Awanah dalam sahihnya. 77 tu tentang hendak ganjil lah, kena ganjilkan masuk istinja. Mengatakan bahawa hendaklah batu yang dipakai itu ganjil, sama ada 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang pentingnya ganjil dah. Yang kedua, poin kedua dah. Kata Syafi'i, apabila seorang memakai batu, hendaklah ia memakai 3 biji atau 3 kali sapu. Tak kisah, sebiji pun 3 kali bucu tak boleh lah. Jika dia beristinja untuk kubur dan dubur, hendaklah dia pakai 6 biji. Kalau 2 karung dah, depan 3, belakang 3 dah. 3 biji buat kubur dan 3 biji buat dubur. Daripada itu, bolehlah ia mencukupi dengan sebiji batu kalau 3 bucu lah kita kata. Jika tidak bersih juga, hendaklah ditambah sehingga bersih. Hal ini dibenarkan oleh segolongan ulama Syafi'iyah. Jadi bukan kata suci dah, dia kata 3 kali sampai bersih. Kerana ada hadis yang kedua ni lah. Golongan Syafi'iyah mensyaratkan untuk orang yang memakai batu dengan 2 syarat. Pertama, menghilangkan ain inti najasah, terkecuali bekasan yang hanya dapat dihilangkan oleh air lah. Ada bekas-bekas sikit nak kan ada. Sabun tisu dah. Pengalaman tu dan jepur ke apa, sebelah kali bau hilang, tak nampak dah. Jadi
Bahagian belakang lah berok masalah lah. Kecing tak apalah, mudah kan. Yang kedua, menyapu 3 kali, 3 kali sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang aja, bukan 3 kali tu. Okey, suci dah kalau ikut ni pendapat ni lah. Kata Imam Nawawi dan Asy-Syafi'i menegaskan dalam Al-Ummu dan Mukhtasar Muzani bahawa dubur wajib digosok sehingga hilang air najis yang ada padanya. Pada 3. Selain dari bekasan tidak boleh dihilang melainkan dengan air lah. Bekas-bekas tinggal tu tak boleh lah dah. Kalau kita ada je pelanggan sayur kena buat 11 kali. Tak boleh kurang dah. Tapi kalau depan kecing tu boleh 3 kali pada dah. Poin ketiga perkara 3, lahir hadis ini zahir. Hadis ini mewajibkan kita memakai 3 biji batu sekurang-kurangnya dan membantah faham yang membolehkan kurang dari 3 batu. Ni tak kira. Ada kata bukan 3 bucu, 3 kali sapu dah. Yang pentingnya 3 batu sungguh dah. Tak apa dah khidah dah. Bahkan lahir zahir hadis ini tidak membolehkan kita menggosok dengan 3 kali pada batu yang satu. Seperti yang difahamkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau kita tengok zahir hadis, gitulah. Kata Ahmad Waliullah Ad-Dahlawi lah. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi lah. Dalam Musawwa', kitabnya Musawwa'. Syafi'i berkata istinja adalah wajib. Dan dikendaki dengan istinja ialah menyapu dubur atau kubul dengan 3 kali sapu. Bukan 3 batu, 3 kali sapu. Tak pada dah. Kata Abu Hanifah beristinja adalah sunat. Pula dah. Dan dikendaki ialah membersihkan tempat kubul dan dubur. Kata Syafi'i, Imam Syafi'i, tidak boleh mengurangi dari 3 biji batu walaupun hasilnya bersih dengan kurang dari 3 biji batu lah. Paling kurang 3. Kalau sapu tisu ke apa, tak sekali sapu suci dah tak boleh juga. Kena sapu 3 kali juga dah. Jika tidak bersih dengan 3 biji batu, wajib ditambah sehingga sampai bersih. Dan disukai mengganjilkannya. Kata Abu Hurairah yang dimaksudkan dan mengganjilkannya adalah membersihkan. Maksud ganjil sungguh sampai bersih dah. Tapi kita buatlah ganjil 3, 5, 7. 9 sebelah kita. Jadi disukai kita beristinja dengan air walaupun tidak diwajibkan dengan air. Jadi diwajibkan beristinjmar atau beristinja dengan batu. Jadi istinjmar tu paling kurang 3 kali batu lah. Hadis-hadis menunjukkan pada perintah istinjmar. Menunjukkan pada kita tidak wajib memakai air lah. Tak wajib pakai air. Tegasnya, atas orang yang kencing atau buang besar, diperintahkan beristinjmar dengan 3 biji batu. Erti istinja. Erti istinja ialah mencuci badan dengan air supaya hilang kotoran-kotoran yang ada di badan. Atau menyapu dengan batu, termasuk istinja dia. Guna air atau sapu dengan batu. Erti istinjmar pula ialah mempergunakan batu dan menyapu diri dengan jamrah, batu-batu kecil. Inilah diperintahkan. Jadi, kalau istinjmar ni khusus untuk sapu dengan batu lah. Dalam hal pada itu diakui kebaikan pergunakan air dan lebih bagus lagi jika sekiranya sudah beristinjmar dengan batu, beristinjalah dengan air pula. Kalau boleh kat campur dia. Al-Fiqh memakai juga istitabah. Bermasuk dengan kata istinja. Istitabah ni masuk istinja. Maka yang diwajibkan ialah istinjmar bukan istinja dengan air. Dia memperhatikan nukilan Al-Musawwa'. Nyatalah bahawa pendirian Asy-Syafi'i ialah tidak boleh mencukupi dengan menyapu 3 kali sapu dengan 1 batu. Hanya harus menyapu 3 kali sapu dengan 3 biji batu. Kalau kita tengok Musawwa' lah. Sekiranya kita berpegang dalam menetapkan hukum ini kepada semata-mata zahir hadis tu, maka ketetapan yang tidak dapat dilewati ialah menggosok dubur dengan 3 biji batu. Paling kurang 3 biji batu lah. Kalau ikut zahir hadis lah. Kalau tidak memakai pengertian dalam maksud beristinjmar, tentulah kita akan membenarkan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Daud. Mencukupi dengan gosokan batu saja. Itulah mazhab Ibn Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dari sahabat, Ibn Musayyab dari tabi'in dan seluruh ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Jadi pada dah istinja dengan batu ni, tak payah guna air tu, ramailah majoriti ulama. Riwayat Ibn Zubair lah, Sa'ad bin Waqqas lah, dan Ibn Musayyab. Banyaklah. Juga sedemikian faham para ulama Hanbaliyah pun ramai faham macam itulah. Kata Sa'id bin Musayyab yang beristinja dengan air hanyalah kaum ibu dah. Istinja dengan air ni.
Oteno. Hujatan pakai batu gitu. Kata atau beristinja dengan air suatu muhdas. Barang bid'ah. Kata bid'ah. Nah, guna air tak guna tisu kau, guna batu je. Tak guna batu makanya orang kata bid'ah. Alhasil tidak beristinja dengan air dah. Berkecing gini lah kita. Berkecing tu istinja dah. Mudah-mudah lah. Rujuk Al-Muttaqah juz 1 Ustaz 7 8 atau 9 115 116 117. Sebelum Islam juz 1 sebelum Islam juz 1 muka 1 Al-Majmu' jilid 2 muka 103 hingga 104. Ar-Rawdatun Nadiyah jilid 1 muka 29 30 31 kedua. Diatul Mujtahid jilid 1 muka 73 hingga 74. Al-Mughni jilid 1 muka 143 hingga 144. Rujuk dah gitulah. Itu poin pertama dah. Okey, masalah ke-49. Beristijmar dengan benda-benda yang dipandang serupa batu kerana tak ada batu dah. Macam batu tapi bukan batu dah. Hadis yang ke-78 dah. An Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil istitabah faqala bi thalathati ahjarin laysa fiha raji'. Rawi Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Okey, hadis ke-78 dari Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya pernah ditanyakan pada Nabi SAW tentang hal istitabah, yang membersihkan diri dari tahid dan kencing, maksud istitabah dah. Maka pertanyaan itu dijawab para Rasul dengan sabdanya, beristitabah itu dengan 3 biji batu, tidak ada tahid dalam 3 itu. Hadis Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Tahid dia nak kekung ni batu dah. Ini nombor 2. Nombor 2 dan dia. Rujuk Muttaqah muka 48. Ya, jadi 3 bayat itu tidak ada tahid dengan. Okey, habis. Okey, poin seterusnya nak. Poin dah. Dari perbincangan hadis ke-78 ni, beristimar dengan batu benda yang dipandang serupa batu kerana tak ada batu dah. Jadi kefahaman terhadap hadis itu, pertama, hadis yang 78 diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, At-Tabarani dan Al-Bahaqi dalam kitab Al-Ma'rifah. Sanad hadis ini kepercayaan lah. Dia molek lah. Cerita pasal istitabah dengan 3 biji batu tidak ada tahid dan dari ketiga itu dah. Dalam 3 tu tak ada. Okey, jadi hal ni jadi kata menyatakan bahawa Islam dari batu dipandang sama dengan batu. Asal saja bukan tahid yang kering lah. Ketah ke apa tisu ke apa boleh lakukan. Dan bahawa maka 3 biji batu adalah suatu keharusan. Yang kedua, kata Imam Nawawi, seluruh ulama Syafi'iyah sependapat menetapkan kebolehan kita bersuci dengan benda-benda yang serupa dengan batu. Ya, boleh lakukan. Seperti seperti kayu, tembikar atau bata-bata dan semestinya dah. Dan tiada disyaratkan benda yang 3 itu serupa. Boleh ini 1, itu 2 umpamanya. Boleh buat kubur batu dan buat dubur kayu atau perca dan umpamanya, gitulah. Faham tersebut ini disetujui oleh semua ulama dari lain mazhab selain daripada Daud Az-Zahiri. Beliau memastikan 3 batu saja, benda lain tak boleh guna. Ketah boleh guna dah. Tisu boleh guna mengikut Daud Az-Zahiri. Tetapi menurut Qadi Abu Tayyib, Daud juga membolehkannya. Dah. Kata Auza'i, menurut pendapat para sahabat kami, hendaklah benda yang pergunakan untuk beristinja keras, suci, dapat membersihkan, tak ada padanya sesuatu yang dihormati dan mempunyai hubungan dengan badan binatang. Dimasukkan dengan bersihkan dapat menghilangkan ain dan jasah, terkecuali berkesan tak dapat dihilangkan selain oleh air. Sekarang mana boleh lah kita kata dah. Kena usah sekarang mana boleh. Poin yang ketiga dah. Kita dibolehkan makan yang selain dari batu asal bukan tahid. Sebab Nabi SAW mengecualikan tahid dan tulang. Tahid pun ke kumpul batu tu. Tak boleh pakai kalau tahu tahid dah. Walhasil kita boleh beristinja dengan segala benda yang dapat membersihkan. Perasaan halus dalam hal ini sangatlah dipentingkan. Masalah ke-50. Beristinja dengan tahi atau tulang. Hadis yang ke-79. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Naha an nastanjiya bi rawsin aw bi azmin wa qala innahuma la yutahhirani. Rahu Daruqutni. Hadis ke-79 dari Abu Hurairah radhiyallahu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah kami beristinja dengan tahi atau tulang, serta bersabda tahi dan tulang itu tidak dapat mebersihkan. Jadi guna tahi tak boleh lah, tak bersih tahi dengan tulang. Walaupun super batu dah. Rujuk sama lah dah. Muttafaq di 148. Okey, lepas tu hadis yang ke-80 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yutamassaha bi'azmin aw ba'ratin. Rahu Ahmad dan Muslim Abu Daud. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW mencegah kami menyapu kubur dan dubur dengan tulang atau petahi. Hadis Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Apa yang samalah. Muka surat berapa lah. Okey, poin pertama dah. Hadis ke-79 kata Daruqutni. Hadis ni sanadnya sahih. Hadis ini menyatakan bahawa untuk membersihkan kubur dan dubur tidak boleh dengan tulang dan tahi. Poin kedua, hadis 80 menyatakan bahawa untuk membersihkan kubur dan dubur tidak boleh dengan tulang dan tahi lah. Poin ketiga dah. Semua ulama tidak membolehkan kita memakai tulang dan tahi untuk beristinja, terkecuali Imam Abu Hanifah saja. Abu Hanifah membolehkan istinja dengan tahi kering. Poin ketiga, hadis ni terang mencegah kita memakai tahi dan tulang dipergunakan untuk beristinja. Mengenai hikmahnya, maka yang mengatakan kerana tulang makanan jin, sebagaimana terjelaskan hadis ini, dan sebabnya tidak dibolehkan beristinja dengan tahi najis. Rujuk Al-Muttaqid 198. Dalam Al-Atta 117, 118, Al-Majmu' 112 hingga 113. Dan ini adalah hadis 149. Okey, habis poin yang kedua. Ketiga lah. Lepas tu, okey. Jadi tulang hadis ini terang mencegah kita memakai tahi dan tulang dipergunakan untuk beristinja dah. Mengenai hikmahnya, maka ini mendatangkan bahawa kerana tulang makanan jin, sebagaimana tertegaskan hadis ini, dan sebabnya tidak dibolehkan beristinja dengan tahi dan najis. Ada kata makan makanan jin. Setakat tu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.